Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dadah. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Warga Jerman, Belgium dan Luxembourg dinasihatkan supaya mengelak daripada melakukan perjalanan tidak penting ke China. Kementerian Luar Jerman menerusi catatan di Twitter memaklumkan ia susulan kes jangkitan COVID-19 yang sedang melonjak di negara tembok besar itu. Dengan sistem kesihatan tidak lagi mampu menampung peningkatan kes jangkitan, Belgium dan Luxembourg juga mengeluarkan nasihat perjalanan atas sebab yang sama. Sementara itu, China menarik balik keperluan kuarantin untuk pengembara berkuat kuasa hari ini, sekaligus menamatkan peraturan pengasingan diri yang dikuatkuasakan selama tempoh hampir 3 tahun meski berdepan lonjakan kes COVID-19. Sejak Mac 2020, semua pengembara yang tiba perlu menjalani pengasingan diri di fasiliti kerajaan yang ditetapkan. Bermula dengan 3 minggu, tempohnya dikurangkan kepada seminggu pada musim panas lalu dan terus berkurangan kepada 5 hari pada November lepas. Pendekatan radikal dan berani perlu diambil bagi menyelesaikan krisis sistem penjagaan kesihatan Britain. Gesaan itu dibuat Perdana Menterinya Rishi Sunak semasa mengadakan mesyuarat tergempar dengan para pemimpin kesihatan. Menurutnya, pendekatan sama juga dilaksana semasa pandemik COVID-19 bagi memastikan negara dapat melaluinya. Selepas bertahun-tahun kekurangan biaya, Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan NHS bergelut untuk memenuhi permintaan bagi rawatan perubatan kecemasan semasa musim sejuk dengan kadar virus corona dan selesema yang tinggi. Kaki tangan hospital dan ambulans telah melancarkan mogok dengan ramai orang awam bersimpati dengan terhadap perjuangan mereka. Jururawat menggesa kenaikan gaji seiring dengan inflasi yang melonjak melebihi 10%. Dalam perkembangan lain, Britain akan menjadi tuan rumah mesyuarat pada para menteri kehakiman seluruh dunia pada Mac depan. Ia bagi membincangkan kaedah untuk menyokong Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC menyiasat dakwaan jenayah perang di Ukraine. ICC yang berpangkalan di The Hague pada masa ini sedang melakukan siasatan berhubung jenayah perang dan jenayah kemanusiaan di Ukraine. London mengesahkan pendakwa raya ICC Karim Khan dijangka turut serta pada mesyuarat berkenaan. Rejim Israel terus mengenakan tekanan ke atas Palestin. Terbaru ia bertindak membatalkan permit kemasukan 3 anggota kanan parti Fatah. Ia gara-gara tindakan mereka melawat seorang bekas tahanan keturunan Arab Israel yang baru dibebaskan dari penjara. Mahmud Al-Alul, Azam Al-Ahmad dan Rawi Fatah melawat Karim Yunis pada Khamis. Yunis dibebaskan selepas menjalani hukuman penjara selama 40 tahun kerana membunuh seorang askar Zionis. Pejabat Menteri Pertahanan Yoav Gallant dalam satu kenyataan memaklumkan kononnya ketiga-tiga individu itu menyalahguna status mereka untuk memasuki Israel dan melawat pengganas.
Seorang tahanan maut lebih 60 yang lain cedera dalam rusuhan di sebuah penjara di barat Yangon, Myanmar. Menurut kenyataan junta, rusuhan di penjara Patin bermula selepas pengawal bertindak merampas sebuah telefon bimbit daripada seorang tahanan pada Khamis lalu. Dia turut dikenakan tindakan disiplin. Akibatnya kira-kira 70 tahanan meloloskan diri dari sel masing-masing dan merosakkan harta benda pada keesokan harinya. Mereka turut menggunakan kayu, batu dan serpihan simen untuk menyerang pasukan keselamatan. Pihak berkuasa cuba meredakan keadaan tetapi rundingan gagal dan terpaksa menggunakan kekerasan sebelum berjaya mengawal situasi. Sukan bola sepak Piala FA Inggeris, Liverpool terikat 2-2 dengan Wolves pada perlawanan pusingan ketiga di Anfield. Gol The Reds masing-masing dijaringkan Darwin Nunez dan Muhammad Salah. Keputusan itu menyaksikan perlawanan timbal balik akan dilangsungkan di tempat lawan untuk menentukan pasukan yang mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, West Ham mengalahkan Bradford 1-0 untuk layak ke peringkat seterusnya. Newcastle tewas 1-2 kepada Sheffield Wednesday, manakala Sunderland menundukkan Shrewsbury Town 2-1. Beralih ke saingan La Liga, Real Madrid menidakkan peluang untuk kembali memintas Barcelona di puncak apabila tumbang 1-2 di tangan Villarreal. Jaringan Jeremy Pino dan Gerard Moreno sudah cukup untuk memberikan tuan rumah kemenangan ke-6 berturut-turut dalam semua pertandingan. Sekian berita yang disunting oleh Emin Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.